Bersempena. Hei, baru kawali. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Hey Padu Kawali. Ini adalah satu post yang tertunda sebab dia bagi saya lambat. Sebab biasanya YouTuber ataupun channel-channel ni yang dah layak melepasi had 1000 subscriber ataupun 4000 jam tu, biasanya depa akan buat dalam masa 2-3 hari lah, 2-3 hari ataupun sejurus selepas. Itu bergantunglah kepada masa depa lah. Jadi saya ni saya ni lambat sikit, tapi tak apa. Sebab saya untuk video kali ni saya akan ceritakan sikit kehidupan channel Hey Padu Kawali. Ada yang ni yang belum subscribe, sila subscribe selepas habis video ni. Dan kepada yang sudah subscribe, jangan lupa like, komen and share untuk panduan ataupun boleh menjadi pedoman kepada orang lain. Itu sudah membedai bagi saya. Sebab saya membuat channel ni adalah untuk berkongsi apa yang saya suka dan cuba menyampaikan kepada anda semua, kepada kawan-kawan, teman-teman yang menonton channel ini. Kita jumpa lagi. Channel ni sebenarnya dia dah hidup dah 1 Jun 2006 yang lalu, dah 14 tahun. Tapi pada masa tu saya tak tahu apa benda lah. Kalau saya tahu macam mana program YouTube ni buat, saya mungkin dah bulut buat video awal. Sebab pada masa tu mungkin dia tak seketat syarat-syarat untuk monetization seperti 2018 sehingga kini. Dan kita tak tahu untuk tahun-tahun mendatang ni macam mana pula dia punya syarat-syarat untuk monetization. Yang tu tak apa, yang tu saya tak tepi, saya akan bawa pada penghujung video. Jadi untuk kawan-kawan semua yang menonton video saya ni, saya sebenarnya mula upload video ni pada tahun 2008 sebenarnya, pada Februari 27 ataupun 27 Februari. Pada masa tu tengah demam nak pilihan raya umum. Itu adalah first video yang saya upload ke channel Hey Padu Kawali. Dan biarlah kita buat, orang buat sebenarnya. Orang buat, saya pun nak buat. Jadi dia tak aktif dah. Adalah beberapa video, dalam 4-5 video boleh tengok dekat saya punya video, saya punya senarai video tu boleh sort kepada the oldest, sort kepada yang paling awal ataupun the oldest, paling tua. Kalau bahasa Inggeris dia nampak macam paling tua, akan nampaklah video-video tu sampai pada tahun 2012. Ada 2 video ataupun 3 video sebenarnya mendapat sambutan baik bagi saya lah, sehingga 2020 tu ada dua video tu yang lebih daripada 24,000 view. Tapi tengoklah dah dekat 10 ke 12 tahun kan sejak video tu diupload. So banyaklah bagi saya. Dan dalam usia 10 tahun upload tu, ada 2 video, itu video balan-balan dengan video sekejap di botol kanan Perak. Balan-balan ni sebenarnya kalau tuan-tuan kawan-kawan tengok di komen-komen tu ada yang marah lah, sebab kononnya saya buat clickbait. Sebenarnya video tu lebih bersifat bukan peribadi, dia bersifat untuk kenangan kawan-kawan. Sebab kami adalah inside joke tu pasal balan-balan. Sebenarnya this is not tidak berkenaan dengan balan-balan at all, tak ada kena-mengena pun. Cuma tajuk tu lebih ada nilai sentimental dengan saya dan kawan-kawan. Boleh tengok kalau nak tengok. Lama tu video tu di Negeri Sembilan, di Ulu Suku. Lepas tu saya tak aktif, saya lupa. Saya memang lupa. Dan video sekejap
di Botol Kanan Perak tu, saya ada membuat dua kali upload, dua kali share pada hujung tahun 2019 dan awal tahun 2020 di dua buah page di Facebook. Jadi saya upload je lah. Saya tak fikir apa. Cuma bila mai pada Mac 2020 tu, saya dapat satu email tau. Saya dapat satu email. Congratulations. Apa tu congratulations YouTube. Congratulate saya mencapai 100 subscriber. Wah, 100 subscriber. Sebab pada dalam sela-sela masa saya tak aktif tu, saya adalah tengok-tengok juga saya punya subscriber. Masa tu ada 40 lebih. Ada 40 lebih subscriber. Mungkin selepas saya upload video sekejap di Botol Kanan Perak tu, dia dah spike. Memang view pun dah spike. Sekarang pun dah dekat 50,000 lebih view dia. Pada masa tu banyak sikit lah. Sebab masa tu PKP pun dah mula. Jadi adalah kawan saya dari mana Sandakan ada bercakap. Mungkin dia ada tengok lah. Bang, abang ada bercakap pada saya, kata ini mood PKP lah buat channel YouTube. Mungkin jugalah sebab masa tu banyak. So saya mulalah buat video. Saya buat video pertama yang saya mula aktif ialah video mengenai lawatan ke Kota Tinggi. Saya melawat makam, melawat Kota Johor Lama, makam Sekolah Bentan, makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang. So saya upload dalam satu channel lagi. Channel tu tak aktif. Dan saya re-upload ke channel Hey Padu Kawali ni. Dan sebelum pada masa yang sama, saya upload juga link tu ke Pusaka Nusantara official pada masa tu, dan mendapat komen dan teguran sambutan yang menggalakkan jugalah, yang membuatkan saya terus untuk mencuba. Ini adalah satu bidang baru lah. Walaupun saya tahu sikit pasal media, tapi dia punya game dia ataupun mainan YouTube ni dia tak sama kan. Orang ini saya tak tahu lagi. So saya terus buat. Pada masa yang sama tengah training Suku Pavitra, saya tengok hebatnya dia pun ni. Tapi dia pun masak lah, saya tak pandai masak. Saya takat masak escargot dengan telur ayam, saya cekap lah kan. Jadi saya terus membuat video. Dan kita bila tengok YouTuber ataupun channel-channel lain, tengok depa ni senang kan, depa ni senang duduk bercakap depan kamera kan, tak malu ke apa kan. Kita segan, saya memang segan, saya memang malu sikit. So tapi nak juga menjadi sebahagian daripada YouTube tu. Macam mana YouTube, orang yang dah berjaya dalam YouTube, channel-channel yang dah berjaya dalam YouTube tu, saya buat lah, saya expose muka saya sikit. So saya expose muka saya sikit tu pada bulan 4 tau, 2 bulan 4 2020. Waktu tu video pasal saya cover lagu tu lagu Saloma. Cover tu pun dah lama dah, itu tahun 2018. Lagu Anak Rantau. Lagu tu memang best lah, saya memang sangat suka ciptaan Kasim Masdo. Dan di lagu tu dikumandangkan di dalam filem Setinggan. Dan saya main lah lagu tu, sebenarnya saya sing along aja. Saya main sambil saya play lagu Saloma tu. So pada permulaan video tu adalah gambar saya sikit tu pun penuh. Muka penuh ni. Malu, memang malu. Terus duduk mohon. Mungkin ada yang jenis muka tebal kan, start YouTube tu wah tu cerita lain. Saya bukan jenis tu lah. So tu yang paling sikit lah muka. Sikit yang muka kan. Lepas tu kawan-kawan saya daripada Kepulauan Riau, daripada Provinsi Riau, ada kalau ni Aidil Musalin, lepas tu Bahir, tu kami semua team up dalam Facebook page Malay Variant dengan Pusaka Nusantara. Kawan-kawan saya ni, si Aidil tak salah saya yang buat. Dia buat collection ataupun ucapan-ucapan mengenai COVID, tapi dia pun lebih di Indonesia dia pun sebut Corona. So dia buatlah ucapan ikut lorat Kampar, lorat Meranti, lorat Pekanbaru, macam-macam bunyi lah. So saya ambil video tu, saya minta dekat Bahir yang bagi video tu ke siapa, ataupun saya copy je kan, saya copy video tu dah viral, saya copy, saya minta tolong beberapa kawan saya lah. Kalau kita tengok video tu memang setiap hari ditonton
mengenai logat bahasa Melayu di Malaysia dan Provinsi Riau. So adalah beberapa kawan saya yang bantu di orang Kelantan, orang Negeri Sembilan, orang Perak. Tapi orang Perak tu yang selalu jadi isu. Orang Perak dengan Negeri Sembilan tu jadi isu sikit sebab saya guna dialek Perak, logat Perak, tapi saya bawa orang Banjar. Sebab saya cuba, sebenarnya saya gunakan video itu untuk memberi penjelasan bahawa saya cuba mengetengahkan bahawa di Perak tu ada lagi logat lain, ada lagi dialek lain. So saya bawa orang Banjar. Boleh je saya nak bawa orang Mendeling, ada juga orang Mendeling di Perak. So sama juga dengan di Negeri Sembilan, kawan saya tu dia lebih membawa logat Minang macam tu. Sebab ada satu komen tu dia kata macam bunyi macam orang Semenyih. Di Semenyih banyak cakap macam ni. So dia tidak seperti orang Negeri Sembilan yang sebenar lah, yang berucap, berkata-kata. Jadi apa ni, selepas saya cuba fokus kat muka kan, saya fokus muka, lepas tu saya buat half body ataupun sampai paha tu kira habis berani lah masa tu, paling berani, habis berani lah. Waktu cover gitar lagu dengan buat logat tu. Logat tu sebenarnya saya intro sajalah. Lepas tu saya combine video daripada sahabat-sahabat kawan-kawan saya daripada Provinsi Riau dan kawan-kawan saya yang membantu saya tu, jadikan satu video. Tu selesai. Jadi saya rasa saya berani sikit dan percubaan saya seterusnya membuat bukan reaction, tak tahulah. Saya rasa penceritaan ni rasanya saya membuat ulasan atau membuat rumusan mengenai satu isu, iaitu isu sumpahan ibu di Pulau Nusantara ni. Dia sumpah kan mesti jadi batu sebanyak tempat dan cerita dia lebih kurang sama. Tak payah kita tak payah nak fikir lebih lah daripada segi sosiologi ke apa, antropologi ke apa ni, zoologi ke, persamaan cerita tu. Cuma kita adalah konten saya pada masa tu, saya nak bagi tahu kata cerita si Tanggang ni ada cerita maling kundang, ada yang sumpah jadi kapai kan, ada yang jadi pulau. So saya buat 2 video, memang cukup panjang. Saya rasa panjang lah, kena tengok, saya tak ingat video sumpahan ibu tu ada dalam berapa belas cerita dah, 13 ke berapa, boleh tengok. Ada video sumpahan ibu tu, yang tu saya buat pada bulan Mei 2020. 13 Mei 2020 saya buat video tu, saya upload video mengenai konten dia mengenai sumpahan ibu. Itu adalah saya rasa saya bercakap yang cukup lama, sebab saya terpaksa pisahkan jadi 2 video. Saya rasa cukup lama. Ni pun lama lah, tapi saya dah steady lah kan, steady di bulan 5 dengan bulan 31/12/2020 dia beza lah, dah steady. Lepas itulah berani sikit-sikit lah, masih dalam ni, masih dalam control environment. Maksud control environment ni dalam indoor, makna dalam bilik ataupun tempat yang tertutup. So kita tak ada nak segan dengan siapa-siapa, tak ada orang jenguk pun. Tak ada orang jenguk pun. Jadi saya terus buat. So pada bulan seterusnya tu, bulan Jun 2020, saya cuba membuat satu video outdoor. Video outdoor ni dah selalu saya buat. Bulan puasa apa semua saya ada buat, pergi rakam sana rakam sini. Tapi video outdoor ni yang membuat saya selfie. Saya selfie bercakap di khalayak ramai, di kawasan outdoor, di luar. Pada ni lah kebiasaan saya buat di dalam bilik ni. Tu pun sikit lah. Dia malu lagi. Dia outdoor tapi sat sekejap. Outdoor sekejap. Sat je sembang langus. Lepas tu saya masukkan lah video lain, video pasal langus tu. Langus tu sedap tau. So pada masa saya buat video langus tu, walaupun saya cakap sat saja, tak sampai seminit pun, saya rasa orang potong kanan ataupun orang teluk belakang, kamu teluk belakang tu duduk gelak kat saya. Tak sungguh dia orang tak beli pun, dia orang duduk beli kakak-kakak tu. Dia punya perasaan tu kan. So tu nak tunjukkan evolusi daripada segan tu depan kamera tu, dia tak tahu nak cerita lah, dia segan depan kamera sampai dia berani sikit-sikit dalam situasi tertentu. Indoor, outdoor. Sekarang ni outdoor. So lepas tu saya ada buat
apa nama, baru punya, konten baru. Tak ingat Ustaz. Konten baru itu saya sing along. Yang tadi saya buat video yang saya nampak muka tu, yang tu saya main gitar follow. Yang ni saya sing along, dan itu sebenarnya adalah the first, tak silap saya buat green screen di belakang ni. Jadi saya buat pilihan tu, saya pilih untuk sing along dengan Dodit lah. Saya suka Dodit tu sebab dia komedian daripada negara tetangga Indonesia. So Dodit Mulyanto, lagu Darling. Jadi saya main, kebetulan saya ada ukulele dan saya main lah lagu tu. Jadi di belakang tu saya buat green screen dan saya letakkan video Dodit. Mujur tak kena copyright. Darling, aku Eling kon. Saya pun tak pandai cakap Jawa Surabaya, saya pun tak kerti kan. So pada masa yang sama saya ada tengok beberapa channel seperti Project Share. Saya follow banyak Project Share. Boleh tengok Project Share, dia banyak memberi komen atau memberi nasihat-nasihat kepada kami yang pemula ni. So sesekali tu dia kata untuk naikkan view, so buatlah video viral. So kebetulan pada bulan 8 tu ada satu video viral di mana, di Klang. Tak salah saya di Klang. Kononnya ada suara dari kubur. So saya ambil lah video tu, saya ubah lah sikit, letak wording apa sikit, so tak ambil lah 100%. Dan video tu sebenarnya menjadi viral. Dan jadi pada first time tu bila saya tengok dekat YouTube Studio tu, baru saya tengok perubahan view tu bila terlampau banyak orang tengok. So dia punya counter tu dia berhenti start tu. Dia tak sempat, dia tak done nak update di atas tu. First time tu antara pengalaman tu. Tu untung kita buat video viral. So benda tu dia main pelan-pelan lah. Di experience tu dia main pelan-pelan, macam mana jadi. So habis tu dah, bila tengok cerita hantu, konon-konon suara dia kubur, maknanya bukan suara dia kubur pun, suara kucing ke apa kan, itu baby kat dia lah. Cuma saya dapat lah satu pengajaran daripada video viral, apa yang saya boleh buat, apa yang saya boleh tengok perubahan yang berlaku tu. Selepas tu bila dia tengok tu, saya buat siri bercakap dengan jin. Saya pernah jumpa sebab ada satu program di Kementerian Komunikasi Multimedia tahun 2013 tak silap. Saya tak tahu pun kata Taman Majalis tu ada kat situ. Tapi bila saya turun ke Dewan tu, dia Dewan KKMM tu, Kementerian Komunikasi tu di B1, saya nampak dia sebab saya dah tengok dah gambar dia sebelum tu, tapi saya tak sangka dia mai. Dia dibawa oleh Persatuan Karyawan Perak tak silap saya. Kawan saya jugalah yang menjadikan kehadiran beliau tu berhasil. So sempat lah saya dan lah bergambar dia, ada lah tanya sikit-sikit. Tapi tanya petua pun dia, saya tak tanya apa petua. Saya respect dia sebagai seorang penulis cerita seram yang cukup top lah pada tahun 80-an, 90-an. 280 siri kan, 260 siri. So daripada situ saya buat, saya cuba buat percubaan. Sebenarnya ada 2-3 channel yang dah buat percubaan, tapi saya improvise daripada channel-channel tu. Saya membuat percubaan untuk mengaudio visualkan cerita siri bercakap dengan jin. Cuma saya law ni saya dan buat ataupun sempat buat daripada siri 1 sampai siri 7. Siri 7 tu baru part 1. Dan ada beberapa siri yang ada saya buat sekali harung eksperimen cerita tu secara panjang 20 minit, 18 minit, dan ada yang saya buat bahagian dan bahagian. Biasanya satu bahagian tu dalam 8 minit ke 10 minit. Saya mengambil berat juga dengan pandangan-pandangan komen-komen dalam video tu. Jadi saya ikut juga, ada kawan-kawan saya yang komen untuk buat, kalau boleh buat sekali panjang, sebab dia itu terpulang lah. Sebab kadang-kadang viewer ada yang suka, dia ada masa banyak, dia akan layan lah. Jadi saya tak apa-apa, saya buat dua-dua, ada yang pendek, ada yang panjang. Dan saya buat juga menjejak beberapa tempat. Kebetulan saya ada akses kerap ke Perak, ke Beruas apa semua tu, saya sempat lah, saya buat lah. Dan pergi macam beberapa tempat seperti di Gunung Tunggal, tempat tembok tembok Ayam Hutan, Sungai Dinding, Sungai Beruas, kat situ sebagai inilah tambahan. So insyaAllah saya akan cuba untuk sambung lagi. Saya memang ada niat sambung, cuma kenapa saya tak sambung lagi SBDJ tu, cerita dia lepas ni.
evolusi kehidupan channel Hey Padu Kawali. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Okay, start ni saya beritahu kata pasal apa saya berhenti saat SBDJ Seri bercakap dengan Jin ni, sebab dia yang ni Jombe daripada MX Studio. Dia memang seorang musician lah. Saya dah dengar lagu dia, saya suka lagu Ska dah. Oh, syok. Suka dengan reggae, nampak macam makanan dia lah kan. 786 kan. So apa 786 tu saya ikut dia lah kan. Kuatan-ruatan, bendi 2 biji kan, telur ayam gorboy. Tu saya tambah. So dia dah buat komen lah mengenai lorak-lorak di utara. Cuma disebabkan dia cerita tu, sebab dia kata dia tak boleh nak ajuk pasal Perlis tu, jadi saya buat satu video reaction. Itu adalah first video reaction saya. Dan saya asal nak buat video reaction, saya tak tahu saya nak react apa, sebab saya tak nak komen pasal ulasan dia pasal lorak Kedah. Saya pun tak mau komen pasal dia buat lorak Penang kan. Saya tak erti. So, sebenarnya kononnya saya nak buat video reaction, sebenarnya saya action ya. Saya tambah cerita apa itu lorak Perlis, tapi tajuk tu dialek Perlis. Saya kadang-kadang confuse lorak dengan dialek ni, sebab betul ada seorang tu bagi tahu dalam komen tu dia dialek Kedah, sebab dialek dia Perlis. Yang tu saya tahu. Jadi kalau dia tengok tu saya tahu memang best. Dan kadang-kadang kita bukan tahu semua. So pasal tu kalau apa-apa berlaku sila komen di bawah. Kita betulkan, saya akan betulkan di ruangan keterangan kan. Saya tak ada isu. So disclaimer kita kena buat lah. So daripada situ saya buat ulasan sikit pasal dialek Perlis ataupun lorak Perlis. Dia punya asas dia terbagi kepada dua, sebenarnya banyak. Memang saya akui kalau satu jalan tu, contoh jalan Santan tu, daripada jalan utama, daripada jalan Arau kono masuk ke Santan tu sampai ke ujung, dia punya variasi sebutan dia tu, variasi lorak dia tu membeza. Yang tu saya akui. Cuma saya bahagikan dialek Perlis tu, lorak Perlis tu kepada dua, itu belah utara dengan belah selatan. So boleh tengok video tu. Dah ada pula orang react balik pasal video saya. Terima kasih lah Syekh Saif Jamalullail. Bila nak buat react tambahan ni, saya duduk tunggu. Tak apa kalau ada apa-apa urusan yang lebih mustahak tu, tak apa, saya tunggu. Nanti buatlah video. Saya tak ada masalah ni semua kawan-kawan, insyaAllah. Dan lepas tu saya buatlah, saya jadi trending. Saya yang trending kan video-video dalam channel saya tu sampai ke law tu channel saya tu. Saya beri keutamaan kepada apa-apa yang berkaitan dengan lorak ataupun dialek utara, khususnya negeri Perlis dan juga kawasan utara seperti Kedah, Pulau Pinang. Dan saya sangat terharu kerana mendapat kerjasama daripada kawan-kawan saya di Desa Perlis, Indonesia, di Langkat tu di Sumatera Utara lah. So saya buat collab dengan channel Perlis Komedi yang dia punya chip ni ataupun sutradara dia itu Tuku Zulfan Shah ataupun Zulfan, yang merupakan kawan-kawan kami kat Facebook jugalah. So itulah dunia media sosial. Kalau kita pandai buat kawan, kita buat kawan lah. Kalau nak bergaduh, jadilah macam adu domba lagu Indonesia Raya. Saya tak nak komen sebab yang tu banyak orang komen dan saya pun tak tengok, saya pun malas, saya pun tak sanggup. Itulah lebih kurang evolusi video-video di channel Hey Padu Kawali. Sakno nak minum ayak. Ayak ni saya akan masuk dalam video. Cuma daripada segi keberanian tu, kalau tengok video saya yang latest tu, saya dah berani sikit lah buat video dengan di outdoor. Cuma kalau tengok video pasal penyakit tu, saya buat outdoor tapi saya seorang lah yang depan cermin kereta tu kan, yang saya buka bonet kereta. Jadi saya belum sampai tahap untuk membuat sebarang reaction di khalayak ramai secara rakaman. Dia segan tu ada lagi lah, malu pun ada lagi, sayau pun dah, takut orang gelak kita kan. Tak apa, pelan-pelan saya akan cuba sampai ke tahap tu lah. Kalau dah boleh sampai ke tahap boleh membuat recording atau buat live di kalangan orang ramai duduk keliling kita apa semua kan,
Saya rasa dah super lah bagi saya. Lepas tu nak buat apa pun kira tak segan, nanti segan lah, tak segan lah. Okey, itu dia punya perkembangan kehidupan dan evolusi channel Hey Padu Kawali sampai ke hari ni 31/12/2020. Saya mula aktif balik pada Mac 2020, lebih kurang 9 bulan yang lalu. ഉത്തപ്പം വേണോ വെണ്ണെ ബോണ്ട വേണോ ഇത്താക്കുചേട്ടൻ തന്ന പുട്ടു വേണോ കദളിപ്പഴവും ചേർത്ത് കടല പരിപ്പും ചേർത്ത് നൽകിയിടാം പാൽപായസം ഇന്നു വെണ്ണെ. Okey, jadi saya nak kongsi sikit mengenai monetization channel Hey Padu Kawali ni. So seperti saya bagi tahu tadi, pada 24 Mac saya dapat 100 subscriber pertama tu. Saya terkejut, tapi saya terang pasal apa, macam mana boleh naik tu. Mungkin disebabkan saya share di dua page di Facebook, jadi ramai yang like dan subscribe. Lepas tu evolusi yang saya cakap tadi sepanjang sebelum ni yang pasal saya berani buat muka dalam video-video lain apa semua tu, saya dapat 500 subscriber yang pertama pada 25 Ogos 2020, dan pada 17 Disember saya mendapat 1000 subscriber yang pertama. Jadi untuk monetization ni, pada syarat yang sekarang, pada syarat yang dah, dia kena ada 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam masa 12 tahun yang terkini, yang keterbelakang. Jadi saya tengoklah YouTube Studio ni adalah satu satu saya kata alat ke apa dah yang boleh tengok prestasi channel kita lah. So kalau saya kira 4000 jam kali dengan 60 minit, kita convert lah kan, kita convert kepada minit, 240,000 lah. Jadi pada saya dapat 1000 subscriber tu, 1000 subscriber ni sebenarnya penyumbang dia ialah yang dialek Perlis tadi, lepas tu lorat Malaysia dengan Provinsi Riau, yang tu pun dekat 180 orang, dua tu saja. So ada lagi mana video yang banyak tu, yang view banyak tu, dia akan beri impact lah kepada subscriber. Bila saya dapat 1000 subscriber tu, pada masa tu saya punya watch time dah dekat 230,000 something. Saya syok. Lepas tu tak sampai. Tengok dah banyak, ada sekali tu dah lepas 245,000 minit. Patut dapat 1000 jam. Rupanya saya tengok tak habis. Bila saya tengok balik, dekat syarat dia ialah public watch. Public watch tu maksudnya orang lain tengok, bukan kita tengok. Maksud kita tengok tu, kita tengok melalui kita punya account. Contoh saya buka channel Hey Padu Kawali, saya play. Dia tak kira, dia kena account lain ataupun yang ada yang tak sign in kan, itu dia kira. Sebab YouTube cerdik sebenarnya. Dia ada algoritma yang boleh kesan. Sebab banyak juga YouTuber mostly daripada Din JC, daripada Indonesia, dia ada beritahu, itu saya setuju. Ada juga yang play video-video YouTuber ni, channel ni dia ada play video-video dia, tapi dia buka window lain, dia main game. Kononnya tengah play kan. Itu pun sebenarnya YouTube boleh boleh kesan. Cuma untuk secara rumusan ya, saya dapat 1000 subscriber dengan 4000 jam watch time ni, public watch time ni, dalam masa lebih kurang sama lah, 17 hari bulan 12 dengan 24 macam tu lah, 24 bulan 12. Dan saya layak untuk monetization ataupun YouTube partner ni pada 25 Disember. Saya ingatkan dia cuti. Saya ingatkan dia cuti lah, ingatkan Google cuti lah sebab Christmas. So kadang-kadang saya melawak, ni bukan ni rasa Yahudi kot yang review, sebab mereka tak sambut Christmas, ataupun orang Google yang tak sambut Christmas yang review. Tapi cepat lah saya rasa, sebab ada yang kes yang sampai 4 hari, 6 hari, saya 3 hari lah, 2 hari setengah dah dapat kelulusan lah untuk share. Itu pun selepas 1 hari selepas tu saya duduk heran, kenapa iklan tak keluar. Ini nak beritahu lah ni untuk orang yang pemula kan, kawan-kawan yang pemula ni, kenapa iklan tak keluar kan. Rupanya dia ada satu button monetization tu,
di setiap video, ataupun buka YouTube Studio boleh set all video monetize. Lepas tu baru keluar iklan. So sekarang ni video saya dapatlah tengok iklan apa nama Nescafe lah, nasib baik iklan kopi Kedah tak keluar. Tak mana kopi Kedah tu. Itu saja. Panjang ni sebenarnya, video saya ni panjang. Itu saja yang saya boleh kongsi. Apa yang berlaku daripada channel saya dimulai 1 Jun 2006 sampai ke hari ni 31/12/2020. So secara asas dia tu, secara basic dia ialah perkembangan keberanian saya di depan kamera. Daripada tak ada muka sikit, badan separuh, badan penuh, dalam studio, dalam bilik, tempat terkawal, control environment. Lepas tu berani membuat ulasan di luar public walaupun sad. Dan juga membuat percubaan konten-konten seperti membuat ulasan, membuat reaction, membuat sing-along, membuat green screen. Di belakang ni green screen. Praktiknya ilmu media yang saya ada sikit. Saya tak pandai sangat, tapi ada sikit, ada kot 10% ilmu media, dan saya masih belajar daripada ramai, belajar daripada observation, belajar daripada pertanyaan-pertanyaan kepada yang lebih arif dan lebih pandai. Sebab dalam dunia ni kita kan pandai pun, ada orang pandai daripada kita. So kalau kita nak pandai, kita tanyalah orang yang pandai. Lama-lama kita pandai, dia pandai, semua cakap pandai. Yang penting kita rendah diri, jangan duk buat juah. Sebab YouTube ni gantunglah pada niat kita kan, gantung pada niat kita. Kita nak juah ke ataupun nak sombong dengan channel kita, ataupun kita nak niat kita untuk berkongsi apa yang kita rasa, berkongsi information ataupun maklumat-maklumat kepada orang lain. Terpulang saya, kalau tuan-tuan, perempuan, kawan-kawan, subscriber dan yang bakal subscribe sekali lagi akan tengok video-video saya boleh buat kesimpulan bahawa saya lebih kepada sosial lah. Mostly saya suka buat road trip kan, dalam 10 minit, 15 minit, dan saya akan kongsikan di sepanjang jalan tu apa yang ada di sepanjang jalan tu. Itu sebagai konten tambahan. Lepas tu saya akan buat pasal yang tu sudah bercakap dengan jin tu, saya akan buat lah, insyaAllah saya akan sambung. Minat saya tu, saya minat kepada perbincangan mengenai bahasa, logat dan sejarah tempat-tempat tertentu. Tapi kalau tengok ada video bahasa banyak kan, video bahasa tu yang saya akan buat ulasan lah, walaupun saya pun tahu kadang-kadang saya buat ulasan tu secara spontan, dan mungkin ada maklumat ataupun kandungan-kandungan tu yang bercanggah. Jadi saya berbesar hati untuk siapa yang menonton video-video saya yang sekarang ataupun selepas ni, untuk terus membuat komen-komen yang membina, yang boleh membantu saya membuat video-video yang lebih baik pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2021. Wisdom.